wallahu alam. Baik, kita berpindah kepada al-fawaid al-tarbawiyah wal ilmiyah. Yang pertama, Allah Ta'ala sebut yas'alukan nasu 'anis sa'ah. Yas'alukan nasu 'anis sa'ah, manusia bertanya kepadamu tentang kiamat. Jadi kata di ulama tafsir kata soal ini mengandungi 3 kumpulan tadi. Saya dah sebut sekali lagi lah sebagai ulasan. Sebagai ulasan ataupun khulasah. Jadi orang mari tanya Nabi tu berbagai-bagai. Ada tanya puak kafir, tanya istihza, perlimain. Orang yang munafik kerah kepala mari nak tanya, nak tunjuk dia tu protes. Kan? Kemudian puak Yahudi mari nak menguji. Tetapi orang Islam soal betul-betul nak mengaji. Nak mengaji atau nak belajar. Sebab tu tadi saya tanya sahabat tadi, dia mari tanya mata sa'ah ya Rasulullah. Nabi tanya dia balik, apa yang kamu isti'dad membuat persiapan kepada apa? Kepada kiamat yang akan datang. Hadis itu dalam Bukhari dan Muslim, alhamdulillah. Yang kedua, qul innama ilmuha indallah. Mau mari tanya bila kiamat, Allah kata ilmu kiamat Allah saja tahu. Dalilun wadihun ala annahu la ahada ghairullah ya'lam mata takunus sa'ah. Ayat ini jelas dalil tak ada siapa tahu bila ke kiamat. Famanidda'a, siapa dia tahu kiamat sekian-sekian akan berlaku. Kan? Macam sebahagian orang ni buat ramalan. Kiamat gini-gini. Umur dunia ni 5,000 tahun. Dia perkira daripada Adam sampai hari ni, kiamat akan berlaku pada tahun sekian-sekian. Kita kata hada kadhib, iftira' ala Allah. Orang ni buat reka-reka cerita terhadap Allah Azza wa Jalla. Allah dan Nabi tak ada siapa tahu, kita kata kita tahu pula. Sebab itulah tuan-tuan, jangan mudah koyak kat kita ni. Sekali orang buat teori, habis melompat. Oh, kiamat dah. Oh, gitu gini dah. Awal-awal mari cerita COVID baru ni, ramailah yang melompat. Kono-kononya habis dah. Imam-imam Masjid Haram pun masuk ikut Yahudi belakang dah. Kita kata Masya Allah, Tabarakallah. Kamu tak tengok ke di bilik ICU di hospital? Tak tanya khabar ke pengurus-pengurus jenazah ni berapa orang satu hari sudah mati. Jadi tiba-tiba kita duk main teori-teori ni, jangan. Jadi ayat ini Allah kata kiamat ni tak ada siapa tahu kecuali Allah. Kalau ada orang tahu teori, tak kiralah dia di sebalik apa saja, saintis ke, ahli-ahli serban dengan jubah ke cakap, kita kata tuan, nak bercakap tengok kiri kanan. Allah kata tak ada siapa tahu, awak tahu. La haula wala quwata illa billah. Masya Allah, tabarakallah. Baru ni seorang sahabat saya mari, dia cerita seorang ustaz ni, dia panggil anti-vax ni, tak mau anti lah, semua ni teori Yahudi belaka ni. Yahudi belaka. Bila orang kata mai kita pergi ambil vaksin, oi tak mau. 2 tahun lagi mati semua ni. Jadi tok guru pada ustaz tu syekh je, dia kata aku rasa baik mugi injek juga, baik pergi cocok. Sebab apa? Aku takut mu sunyi duduk seorang. Masya Allah, tabarakallah. Kan? Aku bimbang dengar ni. Aku bimbang takut nanti kamu kesunyian duduk seorang, teman-teman kamu mati belaka dah kena vaksin. Mu seorang hidup, puah mu seorang. Baik kamu pergi cocok juga, kita mati ramai-ramai. Allahu akbar. Akhir sekali dia kata apa? Kalau macam tu kita cocok juga pada duduk seorang. Percaya juga di akhirnya, Masya Allah. Kita kata orang-orang teori ni macam-macam lah dia punya teori. Teori banyak lah. Siapa dia mengaku tahu benda gaib, siapa dia tahu berlaku kiamat, kita kata hada kazib. Orang ini telah mendusta apa yang telah dikhaskan oleh Allah, hanya ilmu. Illama ilmuha indallah. Allah kata aku je tahu. Kalau siapa dia mengaku tahu, bohong, dusta. Orang kata boleh colek atas dahi. Memang pelawak buat ni. Orang Kelantan kata pelawak. Kalau orang luar pelawak tu pelakon, kan? Orang Kelantan kata kalau pelawak tu pembohong. Na'udzubillah. Yang ketiga.
Innallaha la'anal kafirin. Allah Ta'ala laknat puak-puak kafir. Dia kata dalam ini isbatul ilal. Ulama Ahlussunnah kata nak mengisbatkan ilah, sebab-sebab. Yu'khadhu bil qawli al kafiri, mana kafir itu wasfun, sifat yang diletak atas kepalanya laknat. Tulis boleh tulis tak boleh ni, yang ketiga ni payah sikit. Dia kata isbatul ilali wal asbab, nak isbatkan sebab-sebab. Bila dinyatakan satu hukum, dinyatakan sebab dia. Macam ni, innallaha la'anal kafirin. Allah Ta'ala laknat puak kafir. Sebab apa kena laknat? Sebab dia kafir. Ayat ini raddun alal jahmiyah. Ayat ini sekaligus menolak pahaman Jahmiyah yang berkata innallaha azza wa jalla yaf'alul asya' la li hikmatin. Masya-Allah. Tuhan buat benda ni tak ada hikmat. Semata-mata Tuhan nak buat jadi. Kita pergi tanya orang duduk tak ada kerja, duduk main menukar apa-apa tu. Kan duduk buat tukar ni. Mereka pun ada hikmat juga. Mau buat apa ni? Buat kerusi. Pasal apa? Kayu daripada bazir kayu. Ada. Allah buat begini besar dunia, tak ada hikmah. Jahmiyah. Dia kata, Jahmiyah kata, Allah Ta'ala buat benda ni limujarradil masyiat. Tuhan nak buat, dia buat. Hikmah? Tak ada. Kita Ahlussunnah, kita kata semua yang Allah Ta'ala buat, hikmah. Di bawah sistem kebijaksanaan Allah Azza wa Jalla. Yang keempat, tengok Allah Ta'ala sebut, wa a'adda lahum sa'ira. Allah Ta'ala sediakan puak kafir neraka sa'ir, khalidina fiha. Maka di sini ulama Ahlussunnah meletakkan bahawa neraka sudah wujud, isbat wujudin nar, dan juga neraka itu kekal. Na'udzubillah. Kita kata kalaulah neraka itu macam dunia, malaikat capak, masuk neraka, sekali bakar, mati, habis. Selesai masalah. Nak zaman mananya khalidina fiha abada, berkekalan selama-lama. Maka ayat ini sekaligus menolak dakwaan yang mengatakan neraka fana an-nar. Baik. Yang kelima ni, puak kafir kata apa? Dia mengadu kepada Tuhan. Qalu rabbana ata'na sadatana wa kubara'ana. Jadi dia kata apa ni? Jadi orang yang mengikut ketua-ketua, pemimpin-pemimpin, wala yajiduna waliyan wala nasira. Tuhan nafi awal-awal lagi. Ketua kamu tak boleh buat apa nak tolong kamu dari neraka. Membanyakkan lagi azab ada. Membanyakkan lagi azab ada. Ada azab lagi. Ya. Sebab kita dah baca dalam hadis yang sahih, Nabi kata apa? Siapa dia bawa orang kepada kebaikan, kan? Maka pahala orang buat baik tu ikut boleh pahala kepada kita online. Siapa dia buat kejahatan, dosa jahat orang buat tu kerana ikut dia, naik atas kepala dia. Allah, ini bahaya. Maka jadi puak-puak pengikut-pengikut, ketua-ketua yang menyesatkan orang, pengikut dia tak ada faedah apa pun di akhirat esok. Yang adanya berkelahi sama dia, berkelahi pun tak ada faedah. Tidak ada faedah. Kelahi tidak ada faedah. Na'udzubillah. Maka mereka pun dakwa, dia kata fa'adalluna. Tengok dalam ayat ni. Fa'adalluna. Yaquluna ya laitana ata'na Allah wa ata'na Rasulullah wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna. Tanda ayat tuan ni, ayat ni memberi satu, orang panggil, sentuhan yang besar. Ulama tadabbur kata ya Rabbi, mereka telah menyesatkan kami ikut dia sesatkan kami. Jadi kata ulama tadabbur, hadhil ayat at-tahzir min julasa'is su'. Jangan duduk dengan orang yang jahat. Kalau kita tengok orang ni
Kerja dia ajak orang kepada maksiat. Jangan duduk dengan dia. Orang ni kerja dia ajak buat benda tak baik. Kita dakwah masyarakat supaya bergantung tawakal kepada Allah, menyeru nama Allah, ikut sunnah Nabi SAW. Kalau ada orang lain pendakwah juga, mari duk ajak supaya kita duk seru makhluk tu makhluk ni. Segala benda dia seru belaka, nak masuk hutan panggil jemalan tu panggil lah, kita kata tidak. Orang ajar ni sunnah Nabi, kita duk ajar sunnah orang tu orang ni, tinggalkanlah. Utruku, tinggalkan. Tak usah duk kelari, tak usah apa. Sebab apa? Jadi kalau kita dua ya atas dunia ni, ikut sunnah, tak ikut sunnah. Ikut sunnah selamat, naik bahtera Nabi Nuh. Tak ikut sunnah, kita akan jumpa bala di akhirat esok. Jangan main-main. Saya tak ada geng apa ustaz, tapi dalam grup dalam grup WhatsApp kita ni orang duk mengumpat orang ya situ. Kita kena keluar left grup. Jangan duk. Kalau duk juga, awak pun boleh dosa sekali dengan dia juga. Nauzubillah. Mana boleh left grup? Kalau left grup, awak dianggap sebagai orang putus silaturahim. Kita kata mana fatwa mari mana putus silaturahim, keluar grup orang duk mengumpat. La, wajib kena keluar, bukan sekat sunat muakkad. Yang ke-8 yang ke-7, yaquluna ya laitana ata'na Allah wa ata'na Rasula. Dia menyesal di akhirat esok, kalau aku taat kepada Allah dan Rasul atas dunia dulu. Ulama kata inilah dua ketaatan yang boleh menyelamatkan kita daripada neraka. Taat kepada Allah, ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana taat kepada Allah? Quran ajar apa yang kita buat. Hak Nabi ajar kita ikut, kita beramal, maka itu orang nak selamat. Dua je jalan selamat, ikut Allah dengan ikut Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nanti ada orang kata pula, tak ikut ulama. Kita kata, ya akhi, cakap tengok kiri kanan. Kita nak faham macam mana Quran, nak faham macam mana hadis, kalau kita tidak ikut tafsiran para ulama. Jadi ada orang kata nak ikut Nabi, mu tengok kan Nabi. Awak jumpa kan Nabi? Kita kata subhanallah. Cakap tu payah nak jawab. Cakap tu biar orang panggil Kelantan kata biar khabar kata. Biar sedar juga cakap. Ini kita solat hari ni. Nabi kata wasallu kama raaitumuni usalli. Mu solat, mu tengok sebagaimana mu tengok aku solat. Bila kita tengok Nabi solat 1400 tahun dulu. Masa tu bukan ada rakaman, bukan ada video. Habis sahabat yang tengok, dia nukilkan kepada kita. Dinukil sampai kepada imam hadis nukilkan hadis itu dalam kitab mereka. Kita baca, kita ikut. Kalau kita ikut orang dia buat ikut dia. Dia sakit gaut, dia duduk macam-macam, dia punya cara duduk solat. Jadi cara duduk Nabi macam lain. Sebab itulah bila kita kata mari kita murajaah solat ikut cara Nabi, jangan celak mata. Nabi solat macam mana? Buka kitab hadis, tengok apa yang dinukil oleh para sahabat. Adalah jawapan dia nya. Ni tidak ni. Bila orang cakap apa ni, mari ikut solat cara Nabi. Ada solat aku ni solat cara apa? Awak semaklah tengok. Semak tengok. Yang kita buat ni betul ke tidak dengan riwayat? Kalau betul, alhamdulillah. Tak betul, ubah. Yang kita nak kerah kepala sangat tu kenapa? Anti sangat ni. Bila orang sebut ulang kaji kursus solat cara Nabi, celak mata lalu. Dah aku solat cara siapa? Marilah tengok. Boleh jadi apa yang kita buat tak tepat. Nabi kita cara dia angkat takbir macam mana, kita angkat takbir macam ni. Gini, macam-macam ada. Nabi. Mari kita. Tak usah cakap banyak. Nak selamat, ikut cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ke-8, wa qalu rabbana inna ata'na sadatana. Kami taat kepada ketua-ketua kami, pemimpin-pemimpin kami. Kita kata di sini para ulama mengatakan la ta'ata li makhluqin, tidak ada ketaatan kepada makhluk kalau dia bercanggah dengan apa yang diperintah oleh Allah Azza wa Jalla, bercanggah dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah ya skill kita. Saya taat kepada awak, saya ikut apa yang diajar. Naam, tapi dengan syarat. Apa dia syarat? Tepat ke tidak dengan apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah bila kita mengajar, bila kita belajar, eloknya kita nyatakan apakah dalil sandaran dia. Perbuatan ini, solat kita kata solat sunat ni. Solat sunat ini dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun para sahabat lakukannya. Kita kan ada dalil.
Ni bila orang tanya dalil, pakak marah pula. Apa dalil-dalil? Waktu kita ajar budak pasti, budak sekolah dah tak ada orang tanya dalil. Orang ajar je. Rukun solat 13 buat macam ni. Tapi bila orang sudah dewasa, macam tuan-tuan dan puan-puan ni, yang ada pemikiran, ada pendidikan, walaupun tidak secara formal mengaji agama, tapi kita tahu. Nah, perbuatan ini hadisnya Nabi SAW buat. Ini dibuat oleh para sahabat. Tenang hati kita, ada sandaran. Ni perbuatan yang ambil mana? Garu kepala. Tu ayah tu mimpi. Yang lain tu cara tu. Sebab itulah orang yang anti sangat bila orang tanya dalil ni, biasanya mereka nak tarwish barang-barang dia. Barang-barang dia memang barang tak ada dalil. Macam kita hari ni lah. Kan? Bila Kementerian Pengguna datang, mau jual barang ambil mana? Kalau barang original, keluar selalu tiket ni. Garanti daripada penghilang. Sedap kata barang. Tapi kalau barang yang tak ada garanti, mau ambil mana ni? Bermula berpeluh dah muka. Pucak dah. Ambil mana ni? Barang tiruan. Tak, macam mana kita nak jawab? Sebab itulah kita tak nak sangat orang tanya dalil. Sebab barang kita bawa barang tiruan. Bukan barang asli. Jadi kalau barang ori, kita akan berani. Mau ambil mana ni? Ini. Kamu ambil mana ni? Ini dalil. Rawahul Bukhari. An Anas radhiyallahu an Abi Hurairah. Sedap. Mau ambil mana ni? Aku dengar tu ayah cakap. Dengar orang tu ayah cakap. Ijazah sini. Ilmu ni bukan duduk ijazah tu saja. Ilmu itu duduk ma qala Allah wa qala Rasul. Sebagaimana kata Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Baik. Maka yang ke-9 tadi kita. Ya. Wa qalu rabbana ata'na sadatana. Penyesalan neraka sebab kita ikut ketua-ketua kami. Maka disinilah kata di para ulama, kita nak ikut orang, tengok apa yang sandaran dia, apa yang dia ajar. Jangan tengok orang tu. Unzur ma qala wala tanzur man qala, semata-mata. Mu tengok apa yang dia cakap, jangan kamu tengok siapa yang bercakap. Kita kena tengok juga Nabi berkat. Betul. Kita tak kata 100% tak boleh tengok pada orang cakap, tapi janganlah sebab dia ni kita kagum, sebab kita ni letak dia level dia tinggi, makam makrifah dia sudah tinggi, dia kata apa pun macam wahyu lah. Kena ada timbangan. Setiap perkata orang itu kena ditimbang dengan raca timbangan ilmu Alkitab was Sunnah. Kalau tepat kita teruskan, kalau tak tepat kita berhenti sekat tu dulu. Ini masalah sekarang ni. Asalkan orang kita percaya apa yang dia cakap betul belaka. Bila orang yang kita benci, walaupun dia baca Quran, baca hadis, sebutlah pandangan Imam Syafi'i, Imam Ghazali, Imam Nawawi, tak ada faedah langsung. Tengok yang muka dia pangkah selalu. Kita kata Masya Allah, Tabarakallah. Ketaksuban apa yang kita bawa ini? Jangan sampai di akhirat esok, Rabbana inna ata'na sadatana. Kami ikut bos kami ikut. Itu kata orang kafir. Tapi kita orang beriman nak kata macam tu. Kenapa kamu dihalau daripada kolam Nabi ni? Sebab ikut orang ni, tak ikut Nabi SAW. Kita dalam keadaan berbahaya. Baik, yang terakhir Allah Ta'ala sebut doa puak-puak kafir sama-sama dia, Rabbana atihim dhi'faini minal azab. Ya Allah, bagi dia 2 kali ganda. Dia menyesatkan kita. Kata ni, kata di para ulama, anna du'a la yakunu illa inda adami husulil amri. Jadi bila kita doa ni, kalau kita tak dapat benda kita nak, kita pun berdoa. Tapi ada orang sini ada faedah ke tidak? Tak ada faedah apa dah. Masing-masing duduk di neraka. Buat dia tu. Kan? Rabbana atihim dhi'faini minal azab. Minta. Macam orang kena pergi mahkamah lah. Dia kata, tuan hakim, dia tipu saya. Bagi dia 2 kali ganda. Apa sibuk awaknya? Hakim jatuh hukum sendirilah. Jadi mudah minta ketua 2 kali ganda ke apa 10 kali ganda ke, kamu sudah tidak ada hak pada waktu itu. Semua duduk di neraka belaka. Wal'iyazubillah. Jadi marilah para pelajar sekalian, kan, kita tak usah duduk laknat orang ni. Yang kita naknya, kita semak balik, cek balik apa yang kita beriman. Sebagaimana kata ulama salaf, ilmu yang kita nak ambil itu agama yang kita nak pegang dengan dia. Fanzur
kamu tengok siapa yang kamu terima ilmu itu. Jangan tengok kepada penampilan orang, jangan tengok kepada kehebatan orang, tapi kita tengok apa yang dia kata. Ilmu yang kita belajar ni din, agama. Sebab apa agama? Kita nak beramal dengan dia, kita nak berpegang dengan dia. Tapi kalau kita ambil dalam keadaan yang begitu goyah, rapuh dia punya sandaran, apa yang kita nak jawab depan Allah Azza wa Jalla di akhirat esok? Takkan dia jawab, kenapa awak buat gini? Contohnya bila malaikat halau dia daripada kolam Nabi kerana ihdas, benda-benda yang tak baik dalam agama. Tuan malaikat, saya ikut dia. Ikut dia, pergi sekali dengan dia. Kita kata kita kena ikut Nabi, bukan ikut orang semata-mata. Wallahu alam. Tamatlah dulu. InsyaAllah kita sambung lagi ayat yang akan datang. Bermula ayat yang ke-69. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Ayat yang akan datang 69-71. Pendek ya.